Assalamualaikum, selamat petang. Okay. Hari ni kita bersiaran dalam rumah. Ada orang tak petang-petang ni hujan-hujan. Ada yang menonton. Say hi. Boleh share kan. Macam share dulu. Ada sesiapa di sana? Boleh share, boleh tekan button share. Saya nak sharekan sesuatu yang sangat membantu saya dalam bisnes. Jadi saya nak sharekan supaya rakan-rakan lain pun dapat manfaat. Macam mana apa yang saya buat, boleh saya kongsikan. Kita share dulu. Share. Siapa di sana? Ada orang tak petang ni? Ke semua tidur? Sejuk-sejuk kan? Selamat petang. Pakai sweater sejuk. Okay, hari ni saya nak share, pengalaman saya sendiri, macam mana apa yang saya betulkan, untuk naikkan sales, naikkan sales kita. Sebenarnya ramai sangat orang yang lupa part ni, part yang saya nak explain ni. Sebabnya kan, semua orang ingat bisnes, ramai sangat yang nak buat bisnes, sangat ramai nak buat bisnes, dan sangat ramai yang buat bisnes, yang dah buat dengan yang nak buat. Dua orang berbeza tu. Satu yang nak buat, yang rasa macam nak tambah-tambah income. Ada pula yang baru, yang dah buat tapi baru-baru buat. Macam tu. So saya sebenarnya, bila you dalam bidang bisnes, apa yang perkara paling penting yang you kena jaga, yang you kena sangat praktikkan, sangat penting. Hai, Amy ke Alex tu? Saya confuse dengan korang dua ni. Boleh share, boleh tag kan. So saya akan sharekan apa yang saya betulkan untuk naikkan sales saya. Sebab ramai sangat yang terlupa bahagian ni. Sangat ramai. Okay. Semua orang ingatkan nak buat bisnes tu sebab nak kaya. Memang semua orang nak bisnes sebab orang kata 9/10 daripada rezeki tu datangnya daripada perniagaan. Memang betul rezeki tu datang daripada bisnes. Tapi ramai orang nak bisnes sebab nak kaya. Itu adalah satu benda yang sangat salah. Sebab bila you nak buat bisnes, benda penting sekali yang you kena tahu ialah you nak buat bisnes sebab you nak bantu orang lain. Okay? Tak kisah dari segi macam mana you punya bantuan. Contoh kalau you berniaga dalam bidang kesihatan, mungkin you bantu orang untuk sihat. Kalau you kaya, mungkin you nak bantu orang dari segi zakat. Hai. Lama tak nampak Abang Syarizal ni. Okay, saya sambung balik. Ramai orang ingat nak bisnes sebab nak kaya. Padahal sebenarnya salam. Siapa sana? Boleh share kan Siapa yang tengok live ni boleh share kan, sebab saya akan explain apa yang saya betulkan dalam bisnes saya supaya saya punya income naik. So apa benda yang saya explain ni mungkin juga pada anda yang boleh naikkan sale anda juga.
Hai Alexander Ahang. Hai SM ku lah. Tiba nama ku jadi SM sekarang ni. SM Senior Manager Okay. Alright, saya sambung balik. Ramai orang ingat bisnes nak kaya. Memang betul, bisnes tu akan mendatangkan kekayaan, tetapi adalah benda perkara yang sangat salah bila you fikir benda tu. Sebabnya sebenarnya dalam bisnes ni untuk beri you kekayaan dan kemewahan untuk bantu orang lain. Itu sebenarnya adalah bisnes. Sebab tu 9/10 daripada rezeki tu datangnya daripada perniagaan. Mungkin kalau you dalam bisnes kecantikan, you nak cantikkan orang. Kalau you dalam bisnes perfume ke, you nak wangikan orang. Macam tu. So benda tu adalah untuk membantu orang lain. Jadi niat yang first kali dalam bisnes, you punya niat kena betul. Niat kerana orang, you nak bantu orang lain. Contohlah you dah jutawan. Amin. Manalah tahu kan siapa yang menonton yang menjadi jutawan. Okay. So kalau you dah jutawan, you dah kaya, you nak buat apa, nak bisnes lagi. Betul. Tapi you kena ingat, dalam rezeki you ada rezeki orang lain. So apa yang saya betulkan sebelum ni adalah saya betulkan niat saya. Saya bisnes bukan untuk saya. Saya bisnes untuk orang lain. Saya bantu orang lain untuk sama-sama dibantu. Contohnya dia nak sihat, dia nak tambahkan income, dia nak tambahkan poket. Walaupun bisnes memang dah bisnes kan. Tapi kekayaan diri sendiri tak sama dengan bila kita membantu orang lain. Itu yang kena betulkan. Perkara penting sekali bila kita betulkan niat. Satu benda yang you kena tahu, you kena betulkan ialah kekeluargaan. You punya relationship. Okay. Yang first dengan ibu bapa, siapa yang ada mak ayah lagi, ataupun dengan mertua, macam tu. Okay. Kita perlukan keberkatan dan juga diorang punya doa dari mereka. So penting sangat you make sure setiap income you punya perjalanan bisnes you punya win you mesti disalurkan kepada ibu bapa. Memang nampak benda simple, memang you rasa you dah bagi, tapi sebenarnya kan ada benda-benda yang mereka nak. Parents ni diorang tak akan minta dekat you. So you bagi je. Bila mereka rasa seronok, bila hati mereka rasa terhibur, mereka rasa hati tu tenang, doa yang mereka sampaikan insya-Allah sampai kepada kamu. Sampai kepada you lah yang menonton ni. Jadi ingat, setiap kita berniaga mesti kena ingat, parents jangan diabaikan. Parents mesti kita dahulukan. Okay, mesti kena bahagikan mereka. Itu okay, satu parents dan juga pasangan suami isteri. Okay. Saya kadang tak faham juga kenapa masih lagi ada macam kawan-kawan saya beritahu. Contohlah kalau dia perempuan kan, suami tak izinkan, ataupun kalau dia lelaki, isteri sangsi, macam tu. Sebenarnya bila you dalam bisnes, you punya pasangan kena sama-sama bersama dengan you. Tak kisahlah dia buat bisnes sama ataupun jiwa dia bersama dengan you. Maknanya contoh macam contoh saya dengan suami saya. Suami saya kena faham apa yang saya buat. Macam sekarang. Nampak tak suami saya tak ada di kiri kanan? Selalu bersama kan? Okay, suami saya pergi hantar barang dengan anak-anak saya dan saya ditinggalkan di rumah. Okay. Tapi mesti kena ada kepercayaan dan restu masing-masing. Macam contoh, suami saya pergi hantar, saya tak boleh ada perasaan rasa macam betul ke dia pergi hantar, tanta dia pergi mana-mana ke, macam tu kan, lamanya dia pergi jumpa siapa-siapa ke. Tak boleh dalam bisnes you tak boleh macam tu. Sebabnya bila you dalam macam tu, bila you rasa macam tu, hilang keberkatan dalam bisnes. So bila hilang keberkatan dalam bisnes, you punya bisnes susah nak naik. Sebab tu income you tak lepas, income you sangat susah nak lepas. Kadang-kadang benda-benda macam tu, benda-benda itulah yang mengganggu perjalanan bisnes kita. Kadang kita tak perasan benda tu. Kita tak perasan sebab kita rasa benda tak ada masalah. Normal lah, manusia kan. Manusia macam contoh perempuan nak rasa sangsi kat suami, itu biasa. Sebab manusia. Tetapi bila kita rasa macam tu, dia akan mengkurangkan keberkatan dalam bisnes. Sebabnya ada orang kata apa? Ada barrier, ada penghalang di antara hubungan suami dengan isteri. Sama juga dengan kalau isteri buat bisnes. Suami kena izinkan isteri buat bisnes. Contoh dia kena pergi training ke, dia kena pergi jumpa orang ada lelaki, ada perempuan. Kan? So benda tu semua kena izinkan dengan restu.
restu dan doa. Mungkin rezeki tu daripada disalurkan kepada isteri dia. Mungkin rezeki tu disalurkan kepada suami dia. Kita tak tahu. Jadi yang penting keberkatan suami isteri kena penting, kena jaga. Saya bukanlah pakar motivasi dalam rumah tangga, tapi itulah benda yang kita kena jaga dalam bisnes. Dan pula satu lagi, kita punya keberkatan dengan keluarga, dengan anak-anak kita. Anak-anak kita jangan nak berkira sangat. Lepas tu jangan lupa dengan cikgu. Setiap orang bisnes ni dia mesti ada mentor dia tau, mesti akan ada. Contoh macam saya pun ada saya punya cikgu saya. Kalau korang kenal Najib Asadok, itulah cikgu saya. Jadi setiap apa yang cikgu bagi tu, macam kita zaman sekolah dululah, cikgu bagi, kita percaya apa cikgu cakap, walaupun kita tak tahu pun, tapi kita tahu dia adalah cikgu. Jadi keberkatan daripada ilmu cikgu bagi tu kena jaga. Macam mana nak jaga keberkatan ilmu cikgu bagi ni? Maknanya apa yang dia amanahkan kita buat, apa yang diberikan kita buat. Macam itu, macam sama kita sekolah dulu. Macam itulah. Kadang-kadang yang kita ni lupa tau. Bila kita dah dewasa, kita dah tua kan. Dah tua dah kan. So bila kadang-kadang kita ni dah tua, kita lupa tau. Kita lupa pada diri. Bukannya kita lupa Alzheimer, bukan tau. Kita lupa yang masa zaman kita kecil dulu, masa kita zaman sekolah dulu, mak kita cakap kita dengar. Tapi bila kita dah besar, mak kita cakap kita tak nak dengar. Nampak tak? Nampak tak beza dia? Bila waktu kecil dulu, kenapa kita cepat belajar? Sebab apa mak kita cakap, apa cikgu kita cakap, kita dengar, kita buat. Sebab kita percaya itu adalah bendanya. Jadi masa kita dah dewasa ni, bila orang cakap, kita tak nak dengar. Betul tak? Utamanya orang kata jangan nak buat bisnes, tak boleh macam ni, tak boleh macam ni. Kita tak dengar dah. Sebab kita rasa kita betul. Salah dalam bisnes, you kena letakkan diri you macam mana kita zaman kecil-kecil dulu. Dan juga kita kena kuat. Perasan tak kalau budak-budak kecil kan, dia lari-lari atau dia panjat-panjat, mak kata jangan panjat, nanti jatuh. Dia peduli apa, dia buat juga, dia panjat juga. Betul tak? Macam itulah anak-anak kita kat rumah kan. Kenapa? Sebab budak dalam masa yang dia kecil-kecil ni, dia rasa dia nak mencuba, dia nak buat juga, Masalah Una, petang-petang ni pergi mana? Una ni pergi mana Semalam tak jumpa kat rumah. Okay, macam budak-budak, kita panjat-panjat, mak kata jangan panjat, jatuh nanti. Betul tak? Semua mak cakap macam tu kan? Atau bapak, ayah, papa, semua cakap jangan, nanti jatuh. Tapi kita panjat juga. Sebab apa? Kita ada desire, kita nak tahu benda tu macam mana. Apa jadi kalau aku panjat? Macam tu kan? Jadi kita ni sebagai dah dewasa, dah berumur, dah season ni, cuba letakkan diri kita macam kanak-kanak. Bukanlah nak suruh panjat tau, tapi kenapa kita takut untuk pergi lebih lagi? Kenapa kita takut untuk pergi bergerak ke depan lagi? Sedangkan kita tahu kalau orang buat bisnes, dia boleh pergi jauh, dia boleh capai impian dia. Ni ada impian masing-masing. Awal tahun ada azam ni, lala tak berazam. Kan? Azam semua ada, tapi tak nak pergi kejar. Kenapa tak nak pergi kejar azam tu? Sebab takut. Kenapa kita tak letakkan diri kita macam zaman kanak-kanak dulu? Masa zaman kanak-kanak, mak kata jangan, kita tak peduli, kita buat juga. Sebab kita tahu kalau kita buat, kita dapat rasa macam mana benda tu. So masa dalam bisnes semua, cuba buat macam tu. Walau macam mana pun, pedulikan. Dalam bisnes satu benda, biawak sangat banyak. Biawak ternakan, biawak liar, semua ada. Okay, biawak tu apa? Biawak tu orang yang poison kita. Cakap, kau buat bisnes bertahun-tahun, dapat apa? Tak dapat apa pun. Okey tak? Korang punya bisnes sekarang. Macam tu kan. Itu antara biawak lah. Ataupun balik kampung. Kau buat bisnes, okey tak sekarang? Macam tu itu antara biawak lah tu. Itu antara biawak yang akan mempoisonkan diri sendiri. So bila nak buat bisnes, tak payah nak fikir biawak-biawak ni. Sebab you tahu, kena tahu apa sebab you buat bisnes. Macam pagi tadi saya ada sharekan satu quotes kan. Kata-kata kan. Saya tanya, kalau boleh jawab dalam masa 5 saat, kenapa you buat bisnes? Itu menunjukkan you tahu kenapa you buat bisnes. Tapi kalau dalam 5 saat, kalau kita tanya, kenapa you buat bisnes? Duk fikir, kenapa yang tu maknanya you belum faham kenapa you kena buat bisnes. You kena tahu kenapa you buat bisnes. Dalam 5 saat you kena tahu jawapan dia. Jadi cuba betulkan
perkara-perkara yang saya cerita tadi, betulkan dalam diri, insya-Allah you punya income akan lebih naik. Income you akan lebih. Sebab tu live ni saya beritahu, kalau income you dah 10,000 you tak payah dengar. Sebabnya income you selagi tak sampai 10,000, banyak sangat benda you kena betulkan. Relationship dengan keluarga, relationship dengan husband and wife, relationship dengan anak-anak, dengan Tuhan you, dengan Allah. Kalau yang bukan Islam, dengan you punya Tuhan lah. Dan juga cara pemikiran kita tolong ubah macam kita kanak-kanak dulu. Which bila masa kanak-kanak orang kata jangan kita buat. Okay, kenapa? Sebab kita nak rasa benda tu. Dan walaupun 10 kali tergolek, tetap juga jalan. Masa baby kan dia orang nak start berjalan kan. Lepas tu jatuh, kedebuk jatuh. Tapi buat juga berjalan balik. Kenapa? Bertatih balik. Kenapa? Sebab kalau tak ada perasaan tu, tak ada rasa eager untuk mencuba dan buat lagi, memang akan jatuh. Memang tak akan jadi. So masa budak-budak, masa kecil-kecil dulu, kenapa kita dah jatuh tergolek, kita nak juga lagi merangkak, berjalan, jatuh katil macam mana pun, kita nak juga rasa bertatih untuk berjalan. Sebabnya ada perasaan untuk desire, untuk berjaya. So kenapa masa zaman sekarang, dah dewasa ni, dah berumur ni, kenapa tak nak ada perasaan tu? So betulkan pemikiran kita. Pemikiran kita kena betul. Okay? Ingat, buang biawak-biawak tu, sebab you kena tahu, macam saya cakap tadi, dalam masa 5 saat, kalau orang tanya you, kenapa you buat bisnes, you kena tahu jawapan dia. Kalau you tak tahu jawapan dia, maknanya you belum lagi tahu kenapa you kena buat bisnes. Memang orang kata 90-10 rezeki datang dari bisnes, tapi kenapa you buat bisnes? Okay, sebab apa? Sebab nak kaya? Tak boleh. Okay, ingat, niat kita kena betul. Jangan cakap kerana nak bisnes, kerana nak kaya. Memanglah, siapa tak nak mewah? Siapa tak nak kaya? Siapa tak nak kalau pergi shopping tak payah tengok price list? Siapa price tag? Korang nak kan? Siapa tak nak? Shopping tak payah tengok price tag, baik je. Siapa tak nak macam tu? Tapi sebenarnya bila niat you untuk bantu orang, benda tu akan sampai, rezeki tu akan datang dekat you. Nak bantu orang dari segi apa, tengoklah apa dalam bisnes, apa yang you berada. So apa yang you kena bantu orang, apa yang boleh you bagi value pada orang, itu yang sebenarnya niat you untuk berbisnes. Contohnya kan, macam contoh macam saya dalam bidang bisnes forever living, saya nak kena bantu ramai orang untuk dapat income macam mana apa yang saya rasa. Income apa yang saya rasa, so saya kena bantu lagi ramai. Dan juga bila kita buat bisnes, kita punya income akan naik kalau kita niat tu betul. Maknanya, contohlah niat, income tu dapat, apa yang kita nak buat? Nak pergi shopping dulu, nak pergi joli dulu? Tak kan? Sepatutnya kita kena salurkan ramai lagi yang perlu dibantuan kita. Jangan bagi duit tau. Tak sama. Bila kita bagi duit, bulan depan dia minta lagi. Tak sama Tak sama bila ada orang kata, okay, kau dah kaya, pinjam sikit duit. Ini tak boleh. Kalau macam ni memang saya tak layan. Sebabnya bila you buat bisnes, you punya income, you nak bantu orang. Betul, memang nak bantu orang. Kalau dia susah, bukannya bila kita susah, nak ke kita minta orang bantu kita bagi duit atau ajar kita beranakkan duit tu? Macam saya nasihatkan, kalau macam kawan-kawan yang tak cukup income ke apa kan, jangan minta duit ke orang. Belajar macam mana nak tambah income tu. Belajar macam nak tambah income tu. Jangan okay, kau pinjam aku sikit, tu kau bagi duit dia hari ni, kau rasa bulan depan dia minta lagi tak? Minta lagi kan? Bukan kita tak nak bagi duit ke orang, tapi kita nak orang tu belajar macam mana nak dapat duit tu sendiri, memberanakkan duit tu. Macam tu. So itulah, macam saya cakap tadi, nak buat bisnes mesti kena betulkan niat, jaga perhubungan family, perhubungan dengan suami isteri. Suami isteri sangat penting. Kena kaji betul-betul. Suami isteri kena betul-betul sama-sama macam nak cakap sama-sama betul-betul bagi macam semangat masing-masing. Sebab penting untuk pasangan reda apa yang kita buat. Macam saya, alhamdulillah suami saya reda apa yang saya buat, sentiasa percaya je apa saya buat. So saya harap orang kat luar sana pun sama. Sebabnya kalau you, contohlah yang menonton ni mungkin suami, mungkin yang menonton ni lah isteri,
berkatilah apa-apa yang pasangan ni buat. Make sure masing-masing tahu. Janganlah kau pergi buat bisnes, lepas tu satu hari kau pergi balik, lepas pergi buat kerja, balik kau diam, kau tak cerita apa. Tu salah lah. Sebabnya pasangan you kena tahu apa yang you buat. Barulah dia orang percaya. Macam tu. Okay, so saya rasa habis kot saya membebel petang ni. Haus ni. Ni sementara duduk seorang-seorang kat rumah ni kan, kena tinggal. Actually tadi ada sesi interview, jadi saya terpaksa duduk rumah. Yang lain tu semua kena keluar untuk hantar barang. Okay, so nanti saya akan sharekan lagi saya punya live untuk manfaat pada semua orang. Saya akan cerita macam mana experience saya, apa yang saya buat, apa yang saya betulkan. Saya akan expose pada semua orang, supaya saya nak semua orang rasa apa yang saya rasa. Saya nak semua orang rasa income, kesenangan, free masa, free duit, free bebas untuk apa saja. Okay, untuk mendapat keredaan Allah. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat petang, bye.